والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi terima kasih diucapkan kepada pengerusi masjid, Tuan Imam, para AJK dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membaca sebahagian daripada hadis daripada kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah karangan Al-Imam As-Suyuti. Jadi hadis yang kita akan baca malam ni akan memperihalkan tentang rupa bentuk akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan kita ni dah biasa dengar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Tapi pada malam ni kita akan bacakan sebahagian daripada hadis dalam kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah karangan Al-Imam As-Suyuti yang disyarahkan oleh guru saya Syekh Khalil Ismail Ilyas dan diterjemahkan oleh Ustaz Zamzuri. Jadi sebelum kita baca, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengarang kitab ini. Moga-moga kita beroleh barakah Al-Fatihah. Amin. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan hadis yang pertama, maka sudi kita nak bahas dulu lah. Jadi bila ulama sebut hadis ataupun ulama sebut sunnah, apa maksud dia? Maksud dia adalah setiap percakapan ataupun perbuatan ataupun pengakuan ataupun rupa bentuk dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sesuatu tu berkisar sama ada daripada rupa bentuk Nabi kita ataupun akhlak Nabi kita ataupun percakapan Nabi kita, pengakuan Nabi kita, maka ini dipanggil sebagai sunnah ataupun dipanggil dalam hadis. Bila dibahaskan tentang sunnah, ini yang dimaksudkan. Jadi bila sebut sunnah Nabi, boleh jadi perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengakuan Nabi. Seperti mana satu keadaan para sahabat datang bawa biawak padang pasir, bok orang Arab waktu tu dia makan. Jadi bila dibawa depan Nabi kita tak makan, Nabi kita diam. Jadi bila diam, sahabat tanya halal ke ataupun haram, maka Nabi kata tak haram, tapi aku tak makan, aku tak gemar. Maka itu adalah salah satu bentuk ikrar ataupun pengakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kenapa kita kena belajar? Kita kena belajar sunnah ataupun kita kena belajar hadis ataupun kita kena mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab ulama kata al-mudawim ala tarki sunnah yuhramu alaihi syafa'atul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sengaja meninggalkan perkara sunat, perkara-perkara sunnah ataupun meninggalkan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja ataupun selalu meninggalkan, maka dikhawatiri pada hari akhirat esok dia ini tidak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni bila di akhirat esok yang paling kita berhajat sebenarnya adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mengharapkan amalan, banyak lagi yang tak terbuat. Nak mengharapkan solat, ibadah, ada lagi yang tak terganti. Maka seorang mukmin itu, sealim mana pun ataupun sehebat mana pun dia, ketika akhir hayatnya dia akan mendapat satu keputusan bahawa yang paling dia berhajat sekali adalah syafaat Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita akan baca hadis ni sikit. Moga-moga dengan kita bacaan kita ni kita bertambah kenal. Bila bertambah kenal, maka bertambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita baca hadis yang pertama.
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha malihan muqassada. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang berkulit putih, kacak dan sederhana, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini, para sahabat mengumpamakan beliau baginda ini sebagai seorang yang putih. Kenapa dipilih warna putih berbanding warna-warna lain? Sebab putih ini adalah warna yang paling digemari oleh manusia secara fitrah. Jadi kita ni kalau paling elok kita puji seseorang tu, kalau kita nak kata cantik ataupun handsome, kita kata putih kan? Kita menggunakan warna putih sebagai lambang kesempurnaan, kerana warna putih itu cantik berdasarkan fitrah. Kita tak pernah lagi kita dengar cantik dia ni warna hijau kan? Kita tak pernah dengar. Tapi warna putih. Jadi ulama ataupun para sahabat menggunakan warna putih itu kerana itu adalah warna yang tercantik. Dan Nabi kita ni handsome. Kecantikan wajah Nabi kita Muhammad SAW ni handsome. Jadi bila kita kata Nabi kita handsome atau Nabi kita kacak, maka menimbulkan kepada kita ni satu persoalan. Kita dengar bahawa Nabi yang paling kacak Nabi apa? Nabi Yusuf. Sehingga dikatakan ketika mana dia keluar, waktu Zulaikha menjemput kawan-kawan perempuan dia dan menyuruh Nabi Yusuf keluar Nabi Yusuf, perempuan-perempuan itu tengok wajah Nabi Yusuf, maka kerana terlalu kagum ataupun terlalu tenggelam dengan kecantikan, kehandsomean wajah Nabi Yusuf, tangan yang waktu tu tengah ada potong buah terpotong jari, disebabkan handsome atau cantiknya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ulama mengibaratkan apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghulu para nabi, maka di antara setiap nabi itu, seorang nabi itu mestilah seorang yang paling sempurna pada umat dia. Jadi ketika Nabi Yusuf diutuskan pada umatnya, maka Nabi Yusuf adalah lelaki yang paling sempurna. Dan ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketua para nabi dan ketua para rasul, maka baginda itu yang paling sempurna. Lepas kemudian macam mana ulama mengibaratkan kehandsomean ataupun kekacakan wajah Nabi Yusuf berbanding dengan kekacakan wajah Nabi kita Muhammad? Ulama kata kerana Allah Taala memelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf diibaratkan sebagai bulan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai matahari. Jadi bulan kita boleh tengok tak? Kita boleh tengok. Kita tengok waktu malam, bulan mengambang. Kita tengok pada waktu malam, bulan mengambang, kita boleh nampak kecantikan bulan. Tapi matahari, kan, dengan dia punya cahaya yang berseri itu kita tak mampu nampak. Kemudian ulama kata apa lagi? Ulama kata kalaulah Allah Ta'ala membukakan hijab yang memelihara Nabi kita Muhammad SAW bukan sekadar jari, maka manusia yang melihat ketika itu tidak akan sedar walaupun yang dia potong tu adalah jantung dia sendiri. Tamam. Baik. Jadi ulama kata kalaulah Allah Ta'ala buka hijab, maka jantung pun manusia ni akan potong tanpa dia sedar. Nak bagi tahu kata kecantikan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita itu seorang yang sederhana, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi sedang-sedang, bukan tinggi, maksudnya bukan tinggi yang kurus, yang seperti lidi, bukan. Dan bukan juga rendah, gemuk, pendek, bukan. Nabi kita sedang. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sira min fiddatin rajil asy-sya'ri. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berkulit putih, seakan-akan diciptakan daripada perak, dan rambut baginda ini ikal mayang. Jadi orang Arab ketika mengibaratkan tentang kecantikan, ingatan. Boleh. Oh ni boleh. Oh, okey.
Baik, minta maaf. Baik, jadi orang Arab ketika menggunakan ataupun memperumpamakan tentang kecantikan, macam kita bagi tahu dia ni manis umpama bunga, kan, ibarat kumbang, ibarat mengibaratkan sesuatu. Maka para ulama ataupun para sahabat ketika itu ketika menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia umpamakan Nabi kita ini umpama perak. Kenapa umpama perak? Kerana pada mana yang sama ni? Nak kata kulit Nabi yang putih umpama perak dan perak. Apa persamaan dia? Persamaan dia adalah kepada berkilaunya. Kalaulah dia dapat dilihat kulit Nabi kita Muhammad SAW berkilau ataupun terpancarnya cahaya tu, reflection tu umpama reflection daripada perak. Itu daripada perak. Dan rambut Nabi kita Muhammad SAW tu ikal mayang, tidak kerinting, tidak lurus. Baik. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha mushraban bayaduhu bihumratin wa kana aswad al-hadaqati ahdab al-ashfar. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkulit putih kemerah-merahan dan mempunyai anak mata yang hitam serta bulu mata yang lentik. Jadi ulama kata bila kata Nabi kita berwarna putih, bukan maksudnya putih pucat. Bukan kata putih yang sampai nampak urat hijau, yang nampak sampai urat tu, bukan. Tapi Nabi kita putih dia putih yang sempurna. Putih yang ada celupan warna merah. Yang putih kemerah-merahan. Dan anak mata Nabi, anak mata yang warna hitam ni, dia hitam yang tersangatlah hitam. Dan yang bahagian putih ni, tersangatlah putih. Serta bulu mata baginda ni lentik. Seorang sahabat Abu Tufail kata, ansa shiddata bayadi wajhihi ma'a sawadi sya'rihi. Aku tidak akan lupa, seorang sahabat kata, betapa hitamnya anak mata Nabi kita Muhammad SAW dan rambutnya. Jadi bila kita dengar hadis macam ni, oh hitam, mata hitam, rambut hitam, kemudian tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, apa sebenarnya yang kita nak dapat? Satu, daripada bentuk fizikal dia. Yang kedua adalah kita dapat melihat bagaimana seorang sahabat, bagaimana akhlak sahabat Nabi waktu tu. Memerhatikan, terlalu hendak mencontohi Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu ini mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi. Sahabat ni usaha ikut Nabi ni, perhatian mereka kepada Rasulullah SAW ni terlalu tajam. Sehingga kan fizikal Nabi, bulu mata Nabi dia tahu lentik macam mana. Anak mata Nabi dia tahu macam mana warna, sifat dia. Kita berkawan 13 tahun dah dengan kawan. Bulu mata dia pun kita tak tahu entah lentik entah tidak. Sebab apa? Sebab kita tak memberikan perhatian. Tapi para sahabat ketika sesuatu itu berkaitan dengan Nabi, tak kiralah daripada segi fizikal ataupun perbuatan, maka mereka ni terlalu menjaga, terlalu nak mencontohi Nabi, sampailah kita dapat daripada perhatian mereka ni hadis-hadis yang menceritakan kita benda-benda yang detail. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, kana abyadha mushraban bihumratin dhakhmal hamati agharra ablaja ahdab al-ashfar. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ini berkulit putih kemerah-merahan, kita dah baca dah. Berkepala besar, berseri-seri wajahnya, tidak mempunyai bulu di antara dua kening dan lentik bulu matanya. Jadi bila ulama sebut berkepala besar tu apa maksudnya? Nak bagi tahu fizikal Nabi kita daripada kepala sampai ke bawah ni adalah seimbang. Jadi kepala tu besar dengan maksud kata apa? Bukan seorang yang bertubuh sasa, kemudiannya kepala dia kecil. Maksudnya bukannya bila tengok Nabi ni nampak macam badan elok dah, kepala pula. Tak ada. Ulama nak kata sempurnanya wajah Nabi, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kedudukan anggota badan Nabi ni ngam-ngam, memang betul-betul sempurna. Kepala dia padan dengan badannya, badannya padan dengan kakinya. Satu seluruh Nabi. Dia mic dua lah.
Baik, kemudian berseri-seri wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempunyai bulu di antara dua kening. Jadi kalau kening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nanti kita akan masuk hadis yang ke depan dia umpama bulan sabit yang terletak. Maksud kata apa, bentuk lekuk kening Nabi kita ni letak elok tak payah, tak ada bukan bulu kening yang kita kata apa, serabut ataupun tumbuh cacar merba, tak, elok terletak. Dan di antara dua kening baginda Nabi Muhammad SAW ni tak ada bulu. Maksudnya bukan macam setengah orang yang siapa yang macam ada darah kacukan belah-belah India tu kan, dia ada bersambung sikit. Bukan macam tu. Nabi kita tidak ada bulu di antara dua kening. Dan lentik bulu matanya. Wajah Nabi kita pula bercahaya. Sehingga kan salah seorang penyair waktu tu, Sayyidina Hasan bin Sabit, dia kata apa? Dia mengalunkan dia ataupun dia mengarang satu syair ketika memuji kehebatan Nabi kita Muhammad SAW, kecantikan. Dia kata apa? Wa ahsanu minka lam tara qat aynun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kecantikan, wa ahsanu minka lam tara qat aynun, kecantikan kamu wahai Rasulullah tidak ada satu mata pun yang pernah tengok. Nak bagi tahu cantiknya Nabi ni tak ada siapa pernah tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan kesempurnaan kecantikan kamu wahai Rasulullah lam talidin nisa'u, tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun seorang bayi yang cantik macam engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, wahai Rasulullah engkau ini dicipta oleh Allah ini terlepas daripada segala aib. Tidak ada kecacatan fizikal, tidak ada kerosakan ataupun tidak ada benda yang bila orang tengok tu nampak tak suka. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kamu wahai Rasulullah diciptakan dalam keadaan kamu yang pilih, kamu ni nak diciptakan macam mana. Hebat Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian kana ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khalqa laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir. Baginda SAW ni paling tampan paras wajahnya, paling indah tubuh badannya, dan tidak terlalu tinggi serta tidak terlalu rendah. Yang ni kita dah bahas. Jadi Nabi ni bila kata ahsanahum khalaqa, bukan Nabi ini yang paling cantik ciptaannya sahaja, tapi paling baik akhlaknya, paling sempurna akhlaknya. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin azim. Jadi di atas akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang terpuji, Allah SWT tak kata wahai Nabi engkau ni ada akhlak terpuji, tidak. Tapi Allah SWT kata apa? Engkau itu di atas akhlak yang terpuji. Seakan-akan akhlak yang terpuji itu tidak mampu nak menggambarkan hebatnya kepribadian Nabi kita Muhammad. Allah Ta'ala kata apa? Engkau atas lagi daripada akhlak yang terpuji. Macam mana? Kita pun tak tahu nak menggambarkan tu macam mana. Sebab apa? Sebab yang menyifatkan Nabi, yang baginda itu di atas akhlak yang terpuji, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melihat zahir kita, yang melihat batin kita, yang tahu masa lalu dan masa akan datang kita, yang tahu setiap rahsia kita. Allah mengiktiraf Nabi kita Muhammad SAW tu akhlaknya tu di atas akhlak yang terpuji. Sedangkan kita sedang sendirilah kan, jauh kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nak kata kita ni beruntung untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi kebanyakan daripada kita ni dah lama tidak belajar tentang kehebatan Nabi kita Muhammad SAW, menyebabkan kita ni makin lama makin meninggalkan idola. Mungkin kita tidak, tapi anak-anak kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita makin lama tidak mengidolakan dah Nabi kita Muhammad. Tahu kata Nabi ni pada nama sahaja, akhlak Nabi tak tahu, sejarah Nabi tak tahu, perjuangan Nabi kita tak tahu. Dan menjadi tanggungjawab kita yang mengenal Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada yang lain. Baik, kemudian kana ahsanal bashari qadaman, adalah baginda Nabi Muhammad SAW ni paling cantik betisnya. Nak bagi tahu apa? Ketika nak menyifatkan Nabi ni, para sahabat sebut satu-satu. Kepala cantik, bahu cantik, badan cantik, kaki cantik, betis cantik. Sebab apa? Sebab bukan nak bagi tahu kata overall cantik, bukan. Nak bagi tahu setiap perincian tubuh Nabi kita Muhammad SAW tu adalah cantik. Maka disebut satu-satu, daripada bulu matanya, daripada bahunya, daripada bidang dadanya, daripada betisnya, semua disebutkan.
Baik. Jadi bila ada sahabat yang mampu meriwayatkan hadis ni, yang mampu menceritakan bahawa betis Nabi kita Muhammad SAW cantik, apa yang kita belajar? Kita tak mudah-mudah boleh tengok betis orang. Bila kita berkawan dengan orang, kadang-kadang kita tak perhati, kita tidak tahu kan macam mana bentuk betis dia, macam mana ni. Jadi bila mana ada sahabat yang mampu menceritakan detailnya tubuh Nabi ni, menunjukkan husnul muasyarah, betapa sahabat ni mementingkan suhbah ataupun bersahabat ataupun sering duduk dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi duduk kerap dengan Nabi, duduk selalu dengan Nabi, sampai tahu bentuk betis Nabi, sampai tahu bentuk bahu Nabi, sampai tahu bulu mata Nabi, sampai tahu anak mata dalam mata Nabi. Ini yang sahabat nak tunjuk di sebalik hadis yang kita baca ni, bahawa macam mana sepatutnya kita sebagai seorang Islam ni mementingkan duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh. Sehingga kalau kata macam mana kita nak tahu, sampai kalau boleh cam macam tu, macam mana sahabat cam Nabi, nampak? Jadi sahabat bukan nak menggambarkan semata-mata fizikal, nak menunjukkan kemampuan mereka menggambarkan itu adalah menunjukkan betapa mereka mementingkan kedekatan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kana ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khalqa, laisa bitawilil ba'in wala bil qasd. Kita dah baca dah. Kemudian kana ahsanan nasi khuluqa, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang paling baik akhlaknya. Tadi kita dah bahas dah, yang mengiktiraf Nabi akhlak baik ni bukan manusia. Jadi macam kita bagi tahu, kita ni pakar contohlah kita ni pandai ilmu geografi. Jadi bila orang yang pandai ilmu geografi, dia boleh puji orang lain pandai juga ketika ilmu yang sama. Tapi kalau seseorang tu memuji, contoh dia ni tukang buat roti canai, tapi dia puji orang lain, oh dia ni hebat ni, pandai baiki motor. Jadi pujian dia itu tidak kita panggil sebagai pujian yang tidak layak. Pujian bukan daripada ahlinya. Sebab orang yang memuji itu tidak ada kepakaran. Macam mana dia menetapkan atau mengatakan, oh orang ni hebat, sedangkan dia sendiri tidak ada ilmu tersebut. Jadi bila kita kata tadi, yang letak Nabi kita akhlak baik bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu diceritakan ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah ke bumi Taif, kemudian dihambat ataupun dihalau oleh penduduk-penduduk Taif, dibaling dengan batu, sehingga dikatakan bunyi selipar Nabi itu bunyi cacak, maksud kata basah dengan darah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika jadi macam tu, maka malaikat penjaga gunung datang dan offer kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau kamu nak, akan aku angkat gunung ni dan aku akan terbalik ke penduduk Taif. Sebab Nabi kita, dia bukan manusia paling mulia, dia adalah makhluk yang paling mulia. Dia bukan mulia daripada manusia saja, dia memotong bahkan para malaikat, syurga, apa sahaja yang kita gambarkan, jin, para Nabi, para Rasul, dia nombor satu. Dia makhluk nombor satu. Jadi ketika Nabi kita dicederakan, malaikat pun tak tahan. Jadi malaikat offer Nabi, nak tak, kalau nak aku angkat gunung ni, aku terbalikkan hempak penduduk Taif. Sebab dia mencederakan kau, ya Rasulullah, tak layan elok-elok. Apa akhlak tu, kata akhlak Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, biarkan. Memang mereka ni ingkar dengan aku, tapi aku berharapkan di dalam tulang sulbi mereka, keturunan mereka ni ada yang menganut agama Islam, ada yang beriman dengan aku. Yang berkat kesabaran Nabi, memang keturunan tersebut memang memeluk Islam. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, kana ahsanin nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebaik-baik manusia, paling pemurah dan berani. Jadi bila kita baca hadis ni, kita dah biasa dengar dah kan, ustaz-ustaz cerita Nabi ni paling baik, ya kita tahu. Paling pemurah, ya kita tahu. Nabi kita tak berkira. Tapi bila sebut berani, maka kita faham berani macam tu. Macam mana kita nak faham bila mana disebutkan Nabi kita merupakan manusia yang berani? Macam tadi kita dah bagi tahu, bila kata Nabi kita mempunyai akhlak yang terpuji, apa dia punya gambaran dia? Gambaran dia Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang terpuji.
Tapi kemudian ketika berani, macam mana kita nak faham? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi jahidil kuffar, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir. Maka siapa yang belajar bahasa Arab akan tahu ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ini, dia ada macam kita kata kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikum, ayat-ayat yang Allah Ta'ala mewajibkan. Contohnya Allah Ta'ala wajibkan puasa. Itu adalah ayat ataupun perintah kepada orang ramai, perintah secara umum. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut ya ayuhan nabi jahidil kuffar, wahai nabi, perangilah orang kafir, lafaz perintah yang Allah Ta'ala letak dalam Quran itu adalah perintah untuk satu individu, bukan untuk ramai. Maksudnya apa? Allah Ta'ala letak pada Nabi ni, wahai Nabi, engkau seorang jahidil kuffar, lawan dan perangilah semua orang kafir. Engkau seorang sahaja. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika dalam Quran, Allah Ta'ala dia tidak berdusta, mustahil ke atasnya berdusta. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menguji seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Jadi bila mana Allah Ta'ala kata, aku ni takkan letak sesuatu kesusahan ataupun sesuatu ujian ataupun sesuatu arahan yang luar daripada kemampuan orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, engkau seorang perangilah seluruh orang kafir. Nak bagi tahu apa? Nabi kita memang mampu untuk memerangi ataupun untuk melawan semua orang kafir dengan diri dia sahaja. Bukti dia apa tu? Bukti dia dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, engkau, wahai Nabi, engkau lawan seluruh orang kafir. Ayat lain Tuhan kata, aku tidak perintahkan melainkan dengan kemampuan. Maksudnya apa? Memang Nabi kita Muhammad SAW, dia seorang saja mampu untuk melawan semua. Jadi bila sebut beraninya Nabi, bukan berani macam kita berani. Kita berani ni mula-mula takut, kemudian duk selalu bergaduh, selalu duk bersilat ke apa, maka kita memperoleh keberanian. Kita kena usaha untuk dapatkan keberanian. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala cipta dia tu memang dah berani dah, dan dah diikat dengan ayat Quran. Jadi bila mana kita faham sinergi ataupun kepaduan di antara ayat Quran kemudian dalam hadis, maka kita faham bahawa Nabi kita bukan orang biasa. Sebab Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi bukan manusia biasa macam kita. Baik. Kemudian kana ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha, kana rad'atan ila at-tul ma huwa ba'ida ma bainal mankibain, asyal al-khaddain, shadid sawad ash-sha'ri, akhal al-'aynain, ahdab al-ashfar, idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha, laysa lahu ikhmas, idza wada'a rida'ahu 'an mankibayhi faka'annahu sabikatun min fiddah, wa idza dhahika yatala'la. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni paling elok sifatnya, kita dah baca dah. Kacak, sederhana, tinggi. Jarak di antara dua bahu baginda ini agak jauh. Maka Nabi kita mempunyai dada yang bidang. Dia bukan dada ni, dada menunjukkan apa? Menunjukkan keperkasaan dan kegagahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut kedua-dua pipi dia. Maksudnya apa lembut? Pipi Nabi kita Muhammad ni dia tak ada jerawat, dia tak ada lekuk-lekuk, dia tak ada lubang-lubang. Maksudnya seakan-akan diceritakan kalau dititik air ni mengalir elok je, licin je. Tak ada macam tersangkut ke apa. Maksudnya kata apa? Memang pipi Nabi ni licin elok. Hitam legam rambutnya, kita dah baca dah, bercelok kedua matanya. Maksudnya kata apa? Nabi kita memang pakai celok, tapi maksudnya kalau Nabi tak pakai celok pun memang nampak, kerana kehitaman bulu mata Nabi dan anak mata Nabi ni nampak seakan-akan baginda ni bercelok. Baik. Dan lentik bulu mata baginda. Apabila memijak tanah, Nabi meletakkan seluruh tapak kakinya di atas tanah tanpa menjengket. Jadi Nabi bila berjalan, Nabi tak berjalan macam tu. Nabi berjalan, ulama kata seakan-akan perahu yang melawan ombak. So dia jalan macam tu, tapak kaki tu. Dia bukan jalan menjengket, tapi dia jalan inilah, kira sempurna lah. Nak bagi tahu apa? Bila Nabi berjalan, orang nampak waqar, orang nampak kehebatan.
aura Nabi tu. Jalan pun dah nampak tegak, dah nampak gagah, dah nampak agung dan hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan apabila meletakkan selendang di atas bahunya, kelihatan selendang itu seperti sekeping perak yang ditempa. Apa maksud dia? Orang kata Nabi, bila Nabi ambil kain, Nabi letak di atas bahu, maka kain itu nampak seperti perhiasan, seperti perak yang ditempa. Ulama nak bagi tahu apa? Ulama kata Nabi ni tahap cantik dia sampai apa-apa yang kena pada dia tu menjadi cantik. Cantik, Nabi cantik dah. Tapi bila ada benda, maksudnya kain ni biasa je. Tapi bila Nabi yang pakai, menjadi cantik, dia bertambah cantik disebabkan kecantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila baginda SAW ketawa, bersinar mulutnya. Jadi nanti kita akan baca di depan sikit. Jadi di antara dua gigi hadapan Nabi ni ada satu renggangan ataupun satu bukaan. Bukan maksudnya macam kita kata gigi Nabi renggang kan, bukan jongang ataupun bukannya berlubang. Sebab sekiranya berlubang ataupun sekiranya jongang, maka itu akan mencacatkan sebutan makhraj. Kita belajar baca Quran, kita ada sebutan-sebutan dia. Maka kalaulah bukaan itu besar, maka akan mencacatkan bacaan Quran. Dan Nabi kata dia yang paling fasih menyebut huruf dad, maka mustahil Nabi kita bacaan dia cacat. Maka ulama kata sekadar cantik je, maksudnya tak rapat sangat, sekadar nganga cantik. Dan ketika Nabi bercakap, maka keluar cahaya-cahaya daripada mulut Nabi kita Muhammad SAW. Kita bagi laluan azan. Jadi kita sambung sedikit lagi insyaAllah. Jadi apabila baginda berketawa, bersinar mulutnya. Bersinar tu, cahaya tu keluar daripada mana? Keluar daripada dalam mulut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita kata dah tadi bahawa di gigi hadapan Nabi ni ada satu renggangan. Bukan besar, bukan kecil, tapi renggangan yang cantik. Kalau kata siapa yang pernah tengok drama-drama orang-orang Arab yang di belah ni kan, maka kita nampak dekat gigi depan ni ada sebahagian yang ada bukaan. Jadi bukan besar. Jangan kita faham apa tu gigi Nabi kita ni terbuka luas. Sebab kalau kata terbuka luas, maka Nabi kita akan cacat dalam pembacaan. Nabi disebutkan dalam satu hadis, Nabi tu kata, aku ni yang paling fasih menyebut huruf dad. Maka aku ni paling fasih menyebut ayat-ayat Quran. Maka kalaulah gigi Nabi ni terbuka terlalu luas, maka akan berlaku apa? Kecacatan dalam sebutan. Jadi bukaan itu kecil dan cahaya keluar daripada situ. Dan ketika mana Nabi bercakap, sahabat tengok cahaya. Itu yang setengah dalam hadis kita bacakan, keadaan para sahabat ketika mendengar Nabi bercakap, mereka ni semua tertunduk. Kenapa tertunduk? Sebab bila angkat kepala nampak cahaya. Bila angkat nampak cahaya, mereka ni tunduk. Kerana cahaya yang keluar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Lepas tu kita sambung ada sikit lagi. Jadi kana azharul laun kana arquhu lu'lu' idza masya takaffa. Baginda Nabi Muhammad SAW ni cantik warna kulitnya dan keringatnya pula umpama mutiara. Jadi Nabi ni bila mana peluh baginda Nabi ni ketika keluar. Kita kata dah kulit Nabi cantik. Ulama umpamakan seperti perak kerana berkilau. Kemudian bila peluh pula di atas perak tu, maka peluh itu umpama mutiara. Nak bagi tahu apa cantik sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita untuk melihat Nabi kita Muhammad SAW ke akhirat kelak. Dan apabila baginda berjalan, geraknya pantas dan bersemangat. Nabi bila berjalan, kita kata dah tadi, Nabi tak jalan jengket-jengket, Nabi jalan laju. Kenapa nak jalan laju? Menunjukkan keperkasaan, menunjukkan kekuatan, menunjukkan Nabi ni seorang yang bukan orang Kedah panggil loy. Maksudnya bukan orang lembek, bukan orang yang tak ada tenaga, buat macam malas, tidak bertenaga dak. Nabi kita seorang yang gagah. Nabi menunjukkan dia keperkasaan. Bayang tengok Nabi umur berapa? Ulama kata sebahagian umur 40. Kemudian baru berlaku peperangan, umur 50 lebih angkat pedang berperang. Kita umur 30 lebih dah tak larat dah. Saya pun kena bernasihat diri saya sendiri jugalah. Kan? Dia kena gagah, Nabi kita gagah. So kita pun kena gagah. Kan? Kalau duduk sat boleh dah start tangkap kebah betul-betul, kena ni mengidolakan lagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang hadis kita yang terakhir untuk malam ni, kana ashadda haya'an minal azra' fi khidariha.
adalah Nabi kita Muhammad SAW ni lebih malu daripada anak dara yang bersembunyi di belakang tabir. Nabi kita ni seorang yang sangat pemalu. Sehingga kan ada apa lagi hadis-hadis yang menunjukkan sifat pemalu Nabi. Nabi tak bagi doa terlalu kuat dan Nabi tak bagi doa terlalu slow. Nabi kata doa tu sederhana sebab kita tidak meminta kepada Tuhan yang pekak. Dan Nabi kita seorang yang sangat pemalu. Dia ceritakan kalau Nabi kita duduk bersila pun Nabi akan tutup kaki ni, tutup sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab malu. Kan? Sebab dan Nabi pula takkan nak buka t-shirt dia tau. Maksudnya adat kita orang Melayu dalam rumah kita pakai kain plekat je. Tapi Nabi kita, maksudnya Nabi nak ajak kita belajar daripada Nabi. Nabi malu, Nabi tak tunjuk, tak buka apa tu anggota badan dia, atau baju pun Nabi pakai. Kemudian ulama kata sebab apa kata macam perak? Sebab Nabi selalu tutup. Kemudian kalau dah tersingkap, yang tersingkap ini akan memantulkan cahaya seakan-akan perak. Tu Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekadar tu je perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita berkongsi lagi. Moga-moga dengan pembacaan sedikit ni dapat refresh kembali lah rasa cinta kita, bahawa kita ini ada Nabi, kita ni ada role model, kita ada contoh. Mungkin kita dah terlupa. Moga-moga malam ni Allah Ta'ala campurkan balik pada kita. Dan saya minta jasa baik para jemaah untuk mendoakan pakcik saya. Dia tadi sebelum saya sampai ke masjid dia kritikal, dan atas life support. Kemungkinan sekarang ni family semua berkumpul lah. Jadi saya minta izin untuk balik untuk pergi ke hospital. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada saya. Saya minta maaf, saya berkongsi je. Dan dengan ni lah tuan-tuan yang lebih berumur dan lebih alim daripada saya. Jadi saya minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.